Berapakah kes COVID-19 hari ini? Kes semakin hari semakin meningkat. Tiada seorang pun yang dapat meramalkan bila bencana COVID-19 ini akan berakhir. Seluruh pelosok negara menghadapi masalah yang sama, malah ada beberapa negara telah berjaya menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, negara kita masih terbelenggu dengan pertambahan angka yang amat membimbangkan. Bila kita boleh pergi ke sekolah? Apakah impak COVID-19 kepada pelajar? Kenapa macam sunyi di sekolah tu? Pelik kan? Apa pendapat anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dan beberapa rakan yang lain ingin memberitahu beberapa kesan impak terhadap para pelajar yang terpaksa belajar secara online di rumah akibat daripada virus wabak COVID-19 yang telah melanda di negara kita ini. Okey, apa yang kita boleh lihat pada intro kita sebentar tadi ialah suasana pagi yang selalunya riuh rendah ataupun hiruk pikuk di jalan raya kerana para pelajar yang berpusu-pusu ingin pergi ke sekolah untuk menimba ilmu. Kita boleh lihat juga betapa lengangnya jalan sebentar tadi dan kosong di beberapa bangunan sekolah. Ini adalah gambaran di mana suasana yang riang dan bahagia kerana mereka semua dapat pergi ke sekolah tanpa risau akan wabak COVID-19 yang akan menjangkiti mereka, dan mereka juga tidak perlu memakai face mask untuk menutup muka mereka daripada terkena jangkitan itu juga. Mereka juga mudah untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan rakan-rakan ataupun guru-guru mereka yang lain. Kita boleh lihat juga para pelajar yang struggle yang untuk terpaksa explore benda-benda yang baru seperti Google Meet, Webex ataupun Zoom untuk pembelajaran secara online mereka dengan para guru. Dan mereka juga terpaksa untuk menyiapkan kerja rumah mereka secara maya, iaitu contohnya mereka terpaksa melakukan di Words ataupun di Google Sheet sebelum mereka hantar kepada para guru mereka. Contohnya mereka terpaksalah membuat kerja-kerja rumah yang seperti ini. Mereka terpaksa untuk menyiapkan dan meletakkan gambar-gambar apa yang mereka patut letakkan sebelum mereka hantar kepada para guru mereka, bergantung kepada tugasan mereka sendiri. Selain itu, tugasan individu dan berkumpulan turut diberikan dan perlu dihantar dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Yang kita lihat contoh yang sebelumnya tadi yang saya tunjukkan bagaimana para pelajar belajar secara online dan menyiapkan cara tugasan mereka. Okey, di sini juga saya ingin selitkan juga kerana ada impak negatif juga yang berlaku kepada para pelajar ataupun pada para guru juga yang belajar ataupun mengajar secara online ini. Kerana kita boleh lihat kerana disebabkan belajar secara online ni banyak impak-impak negatif yang akan berlaku pada diri pelajar sendiri dan juga para guru juga. Contohnya apa yang saya boleh nyatakan di sini ialah para pelajar mereka akan masuk belajar secara online iaitu di Google Meet, tetapi mereka tidak ada di situ. Maksudnya mereka mungkin membuat kerja-kerja yang lain tanpa mendengar apa yang diajar oleh guru mereka. Pengurusan berkaitan dengan belajar sepenuhnya terletak pada diri individu tersebut. Mereka sendiri perlu menetapkan masa untuk menyiapkan group assignment, tugasan individu dan masa untuk mengulang kaji. Selain itu, pelajar dinasihatkan untuk tidak meniru aksi salah seorang pelajar yang terbabit dalam video yang akan ditayangkan kemudian. Jarak beza antara sampel yang kita nak cari ni maklumat yang kita nak cari. Selain itu juga para pelajar juga susah untuk berinteraksi ataupun membuat two-way communication bersama guru mereka. Kerananya seperti yang kita tahu, jikalau mereka berada di sekolah pun mereka juga malu untuk bertanya kepada guru mereka. Tetapi kalau secara online ini, para pelajar lebih suka untuk mendiamkan diri tanpa menanyakan soalan kepada para guru mereka kerananya mereka malu ataupun mereka ada mempunyai kerja yang lain sewaktu pembelajaran itu berlaku.
Ini menyebabkan para guru merungut akan sikap pelajar yang sekarang ini yang terpaksa belajar secara online kerana para guru tidak boleh memantau mereka dan cara mereka belajar. Kelas online semakin biasa pada pelajar sekarang. Buka komputer riba, pakai earphone, dengar pengajaran lecturer semata-matanya. Dengan wajahnya yang baru bangun dari tidur dan menguap di depan komputer riba. Waktu lecturer mengumumkan pasal kuis atau ujian, hati semakin berdebar dan terasa berputus asa disebabkan tidak faham apa-apa yang belajar selama ini. Tapi, masih pelajar berusaha belajar sendiri untuk mendapatkan markah yang tinggi. Pada hari ujian atau kuis pula, soalan keluar dan tidak berkaitan dengan apa yang belajar. Pelajar berasa geram dan marah dengan lecturer dan cakap melalui telefon. Pelajar masih ada harapan, ada tugas dan ujian akhirnya. Lecturer pula bagi banyak tugasan pada satu masa dan bagi tarikh akhir yang dekat. Pelajar terpaksa duduk di dalam bilik sepanjang masa kerana perlu menyiapkan tugasan tersebut untuk mendapatkan markah. Ahli keluarga yang tidak memahami situasi pelajar di kelas online dan sering berlaku pergaduhan di keluarga. Pelajar mengalami stres disebabkan tidak dapat mengatasi kedua-dua situasi. Semakin hari berlalu, pelajar menjadi murung. Dengan itu, pelajar semakin malas untuk hadir ke kelas. Disebabkan itu, pelajar mendapat markah yang rendah di ujian akhir. Kesedihan dan kemurungan makin bertambah sampai menakis setiap hari. Pelajar berasa takut untuk bagi tahu markah pada ibu bapanya. Pelajar berasa berputus asa pada ibu bapa sebab pelajar rasa mereka tidak memahami kemurungan pelajar tersebut. Untuk mengelakkan kesedihan dan kemurungan, pelajar berfikir cara mengatasinya. Selain duduk di rumah, pelajar tidak boleh buat apa-apa. Akhirnya, pelajar berfikir untuk menghilangkan diri dalam dunia. Salah satu idea untuk mengatasi masalah pelajar tersebut. Untuk menghilangkan diri, pelajar sambil keputusan untuk membunuh diri. Pelajar berfikir membunuh diri boleh mengatasi masalah tersebut. Ini adalah salah satu kes yang paling menggemparkan semua warga Malaysia. Pelajar membunuh diri disebabkan stres yang berlaku dalam pendidikan online. Sini kalau saya mau curhat apa? Oke.